Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Maidi. Hari ini 6 Julai 2021. Kami di sebelah rumah, bersebelahan rumah semayan anak cili padi kampung ya. Jadi hari ini hari ke-40 tanaman cili padi kami di plot A dan B. Jadi semburan yang akan dibuat adalah racun kulat Benex. Ni ya, racun kulat Benex 1 sudu. Seperti biasa untuk 16 liter air. Jadi untuk 1000 pokok tu cukup 1 tong 16 liter air ni ya, sebab Abang Edi akan membuat semburan kabus. Okey, ni racun kulat Benex ya. Sebelum ni kami menggunakan Mancozeb. Untuk saranan ya, yang lebih baik itu kita pelbagaikan bahan aktif atau racun. Jadi kita nak mengelakkan kekebalan kulat atau serangga. Jadi dulu saya guna Mancozeb, hari ini saya guna Benex. Benex ni adalah racun kulat. Okey, kemudian kita gunakan Disease 10 ml. Racun Disease ni saya dah pernah gunakan di awal penanaman dulu. Jadi kita gele-gele lah. Macam tu je pusingan dia. Ada 3-4 jenis racun dah cukup. Jadi kita rolling saja. Tujuan rolling tu untuk kita nak attack atau nak basmi pelbagai jenis serangga. Okey, 10 ml. Jadi satu sudu tu 5 ml lah. Sebab tu Abang Edi buat 2 sudu. Jadi yang baru menonton, tolong tonton daripada awal. Jangan tonton tengah-tengah, kan tak faham. Kemudian gunakan folia tadi. Saya dah masuk. Abang Edi dah masuk folia kan? Folia hijau ni. Okey. Kemudian absorb, perekat. Okey, apa tujuan perekat ni? Sebab ada yang tanya Abang Edi terus buat kerja, saya nak membebel. Okey, apa tujuan absorb ni? Nama pun absorb dia ni pengembang atau perata. Contoh kita nak sembuh daun keladi ataupun daun pisang, dia kan tak lekat Tapi bila kita gunakan surfactant ni atau absorb ni, atau nama lain ni perekat, dia akan menyebar basah daun keladi atau daun pisang tu. Jadi kalau untuk cili pun lebih baik digunakan, sebab dekat Johor ni hari-hari hujan. Malam hujan, kadang petang hujan, kadang pagi hujan. Jadi ni kami buat semburan pagi. Sekarang pukul 8 matahari dah mula nak naik, tapi macam mana pun cuaca masih mendung. Jadi kami dapatlah menyembuh. Tapi kalau panas terik, cuaca cerah, kami tak nyembuh takut pokok lecuh dan panas. Okey, sementara Abang Edi buat kerjanya, meh tengok. Okey, sebelum tu, ni saya tunjuk kat sini Maxi Green biru 132727 TE. TE tu trace element. Okey, yang saya gunakan sekarang adalah Maxi Green hijau. Dia plastiknya lebih kurang macam ni lah, sama lah ni. Cuma yang saya guna sekarang ni, dia berwarna hijau. Boleh tengok kat Shopee. Harganya dalam RM15 ke RM18 1 kilo. Tak mahal. Saya sebut lagi tak mahal. Kan jadi mahal. Okey lah. Harga dia berpatutan maksud saya tu. Jadi ini saya akan gunakan semasa pokok cili dah berbuah nanti. Sebab ini akan menggalakkan pembuahan dan menyihatkan pokok lah. Sekaligus membuat buah tu jadi berat dan besar. Taklah besar sangat, cuma berisi lah maksudnya ya. Kan ingat daripada 1 cm jadi 3 cm, tak, bukan macam tu. Dia akan menjadikan buah tu berisi, tidak kerekot. Kalau tak cukup baja kan dia kerekot. Jadi untuk fasa vegetatif atau fasa pertumbuhan ni, sebelum berbuah, kami gunakan Maxi Green hijau 212121. Boleh tengok kat Shopee, rupanya sama macam ni. Okey. Ni di depan saya ada 2 pokok anak cili yang saya videokan pada minggu lepas, ya. Yang minggu lepas tolong tengok balik video saya yang ke-85 tak salah. Minggu lepas lah. Jadi yang kena tungau setelah Abang Edi sembuh sunmite 2 kali, saya pun potong pucuk dia. Pucuk dia yang hangus tu saya potong, kemudian naik tunas baru. Macam ni tunas baru tu. Ni tunas baru ni elok Dia bukan kuning, ni tunas baru, dia memang hijau muda maksudnya. Jadi pucuk baru dia hidup. Begitu juga yang satu lagi, saya tunjukkan sampel ada 3 gitu.
Ni yang kedua. Yang daun dia macam ni hari tu. Ngerekod. Kerekod ni ada dua sebab. Pertama tungau. Yang kedua kutu. Kalau tungau pun boleh menyebabkan macam ni. Dia kerekod, dia ngeras. Lepas tu kami buat semburan menggunakan Maxi Green dan Sunmite. Kemudian racun kulat. Dia menjadi bertumbuh elok macam ni. Jadi pokok cili ni perlu perawatan. Okey, ada yang mungkin menganggap anak cili saya banyak yang kena tungau sebab saya tak tunjuk yang dalam ni. Jom kita tengok Ini yang saya patahkan hari tu. Saya potong tunas air dia sebab kena tungau. Yang ini saya tak potong tunas hari tu. Saya sembur je sebab masa tu serangan tu masih peringkat awal. Jadi pucuk baru tumbuh elok berbanding yang ni. Kadang-kadang kita keliru. Kita ingat yang ini kena kutu. Padahal tungau pun boleh menyebabkan macam ni dulu, peringkat awal. Jadi biasanya di pokok cili tu ada serangan tungau, ada serangan kutu. Jadi kita kadang keliru. Okey. Ni Abang Edi mula buat semburan. Abang Edi pakai mask Okey, anak cili ni untuk ada orang yang order. Jadi saya kena buat sampai dia mengeluarkan cabang Y. Okey. Okey, elok Sekarang mereka ingat ada yang cakap, "Kak, semua kena tungau ke?" Tak. Yang dalam-dalam ni cantik semua. Saya tak nak masuklah sebab Abang Edi nyembuh. Okey. Lebih kurang ada dalam 400 pokok. Okey, ni rumah semayan. Rumah semayan ni wajib ke? Bagi saya kalau tanaman tak banyak, kalau pokok tu 1000 ke bawah, tak payahlah rumah semayan. Dudukkan dia bawah garaj, bawah flat roof macam ni pun boleh. Kita tak nak dia kena hujan lebat. Kalau kena panas tak masalah, jangan kena hujan lebat. Sebab bila kena hujan lebat, tertimpalah dia, patah. Okey, tu dia. Hai Medi. Okey, kita tengok sekejap Abang Edi kat atas ni. Ini adalah batas pertama dari plot A. Sepatutnya dah nampak lebat, tapi kami asalkan muncul je tunas air, dibuang. Sebab tu nampak sebatang je naik macam tu. Padahal tunas air dia tu dah merimbun dah. Okey. Okey. Ni pokok cilinya dah berusia 40 hari setelah tanam. Bila saya tulis 40 HST tu, HST tu adalah hari setelah tanam. Kalau hari semai tu HSS. Okey, ni pokok cilinya. Ini bukan tunas air, ini pasal ada yang sampai 3 batang duduk dalam ni. Ni besok dia bermasalah sendiri ni, jadi belum berlumba. Okey. Ni. Itu yang lebat tu limau lemon. Okey, Abang Edi dah naik. Saya dah sampai dulu ke atas ni. Okey, biarkan Abang Edi membuat kerja-kerja semburan. Jadi kita tengoklah pokok cili ni. Ya, dah banyak yang tumbuh tinggi. Jadi dia tinggi sebatang macam tu, mengharapkan pertumbuhan cabang Y. Okey, kau tengok ni dah ada cabang Y. Dah ada cabang Y. Okey, ni rupanya. Bila dia membuka cabang Y, alah tersangkut. Sekejap, tersangkut. Okey, bila pokok membuka cabang Y, akan terus berputik.
keluar putih dah ni. Di usia 40 hari setelah pindah tanam. Okay, ni yang bentong hari tu. Dah naik dah. Dah 2 jengkal. Jadi nampak meninggi macam tu, daun di bawah tak ada sebab Abang Edi buang. Ni kita tak nak membazir-bazir racun sebab kami tak ada pekerja buat kerja semua sendiri. Jadi kenalah buat perkara yang praktik. Okey, Abang Edi kat sana. Alhamdulillah yang dah tinggi-tinggi sampai 2-3 kaki. 2 kaki pun ada yang belah sana. Jadi ini adalah cili api kampung, cili padi kampung yang kami buat benihnya sendiri. Jadi maksudnya buat sendiri tu daripada pokok yang elok-elok yang di Kampung Tumang. Kami ambil benihnya, kami jemur, kami ambil cilinya, kami keringkan, kami jemur. Kami gaulkan dengan racun kulat untuk mengelakkan jangkitan kulat. Kemudian barulah disemai. Jadi boleh tengok video saya yang sebelum-sebelum ni. Jadi macam inilah pertumbuhannya. Rata-rata pokok dah pun tinggi 1,5 kaki. Dalam video nampak macam kecil sebab dia yalah dalam video kan. Kalau anda nak biarkan tunas air boleh juga. Tetapi daun bawah-bawah kena buang lah, kena bagi clear. Jangan sampai bersarang pula kutu, tungau, ulat. Sebab macam-macam serangan akan berlaku. Okey, ini rata-rata hampir 70% semua pokok dah macam ni. Dah ada putiknya, dah buka cabang Y dan berputik. Yang rendah-rendah tu dia akan naik sebab itu faktor benih. Bukan dia tak naik, dia akan naik, tapi nanti pasti ada yang rendah-rendah kan, biasalah tu. Kalau nak yang naik sama rata tu kena pakai benih cili hibrid lah, macam bara ke, bara atau sentil ke. Tu okey. Tu dia akan hampir sekata lah, taklah semua pula. Samanya tumbuhnya, ada juga yang 10% ke 20% dia akan lambat naik. Nasib lah kadang-kadang dapat benih yang elok, elok lah pertumbuhannya. Dapat benih yang tak elok, bantutlah kawan tu. Okey. Okey, ni yang di sebelah paling hujung, batas ke-7. Ni dah tebing semak. Sebenarnya sebelah ni pun tanah lot juga, tapi belum ada pembeli. Jadi kami setakat ni je lah kami bersihkan. Okey, sana Abang Edi. Okey, saya rasa itu saja. Ni pokok-pokok dah tinggi dah. Dah cantik belah-belah sini. Di usia 40 hari setelah tanam. Okey, kepada yang bergiat dalam pertanian, yang baru maupun yang lama, bagi saya ucapkan tahniah dan syukurlah kita ramai-ramailah berkebun. Yang pertama kita nak makan hasil tu. Yang kedua kalau ada banyak kita jual. Menjadi sumber pendapatan. Okey. Okey, bahagian sini Abang Edi sembuh. Abang Edi sembuh mengundur sebab kita menengok arah angin. Kalau arah angin tu ikutlah arah angin tu sebelah mana supaya muka kita tak dihinggapi dengan kabus tu. Okey, alhamdulillah pokok cili 70% sudah berputik. Okey, itu saja.